Sekejap deh, nak ambil kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-82 kalau silap dalam kitab. InsyaAllah kita akan membacakan kitab ini dan moga-moga Allah beri taufik kepada kita untuk menamatkan kitab kita ini dengan jayanya biiznillah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baik, kita berhenti pada katanya fi sahihaini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, wa fi sahihaini min turuqin katsirah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakhdib wa lam yablugh shaybuhu awan al-khitab wa innama khadaba man kana عنده شيء من شعره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ليكون أبقى له. Hadis yang terakhir kita baca minggu lepas, isbu' ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW inda Anas bin Malik makhduba. Yakni aku tengok, kata Sayyidina Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Aqil, aku tengok rambut Nabi SAW yang berada di tangan Sayyidina Anas bin Malik dalam keadaan berinai. Yakni Anas menginaikan rambut yang ada di tangan Sayyidina Anas bin Malik. Dan dalam dua sahihaini, yakni kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
min turuqin kathirah, daripada riwayat-riwayat yang banyak yang sahih, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhdib, Nabi tak pernah berinai. Nabi tak pernah menginaikan rambutnya. Hukum menginaikan bagi tangan bagi lelaki adalah haram, walaupun untuk berkahwin. Bagi perempuan tidak mengapa untuk berhias, kecuali jika sekiranya berhias itu kepada orang lain, bukan kepada suami sendiri. Tapi kalau pakai itu pula untuk berubat, maka lelaki dan perempuan diharuskan. Ini berinai bagi rambut. Walam yablugh syaibuhu awan al-khidab, dan tidak pernah uban Nabi menyentuh terkena pada awan al-khidab, inai, bekas inai. Wa inna ma khadaba man kana indahu syai'un min sya'rihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam liyakuna abqalah. Hanya orang yang menjaga rambut Nabi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menginaikan rambut. Bukan Nabi sendiri yang inai, tapi orang yang jaga rambut Nabi itu yang menginaikan rambut Nabi, liyakuna abqalah, supaya jadi tahan lama. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ad-Darqutni. Baik. Wa fi sahihaini aidan wa sunani Abi Dawud an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sahihain Bukhari dan Muslim juga, dan dalam kitab hadis Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusaffiru lihyatahu bil warsi waz za'faran, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguningkan lihyah, janggut Nabi, bil warsi. Warsi ini kunyit. Kunyit. Waz za'faran, dan za'faran. Kita kenal belaka za'faran. Wa an Qatadah, daripada Sayyidina Qatadah. Sayyidina Qatadah ini bersahabat dan berguru dengan Sayyidina Anas bin Malik. Dilahirkan dalam keadaan buta. Qala, kata Sayyidina Qatadah, qultu li Anas bin Malik, aku tanya pada Sayyidina Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah berinai? Qala lam yablugh dhalik. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berinai, tidak pernah sampai tahap menginaikan rambut Nabi. Inna ma kana syai'an fi sudghai, hanya ada sebahagian daripada rambut Nabi di bahagian tepi kepada sudh di sini. Sudh di sini. Di sini ada rambut berubah Nabi. Di bahagian tepi ni. Sudh. Di bahagian tepi kepala ada sedikit uban. Ada sedikit uban di bahagian tepi rambut ni. Situ saja. Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berinai dengan hinna. Hinna ini inai merah. Inai merah. Katami pula inai juga. Inai merah yang kehitam-hitaman warnanya. Boleh dah? Jadi kenapakah disebut Sayyidina Abu Bakar ni oleh Sayyidina Anas? Kerana Sayyidina Abu Bakar ini banyak bersobah dengan Nabi. Umur pun dekat-dekat dengan Nabi. Jadi disebut begitu. Dan nak Sayyidina Abu Bakar pula orang yang paling sayang pada Nabi. Mestilah dia buat perkara yang tidak membuatkan Nabi benci. Boleh. Al-wal katamu nabatun fihi humrah. Katam itu nabtun. Apa nabtun? Tumbuhan yang ada kemerah-merahan. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, al-mukhtaru annahu sabaghahu fi waqtin wa tarakahu fi mu'dhami al-awqati
Berkata Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dipilih bahawasanya sabarahu fi waqtin, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginaikan rambut pada satu masa, wa tarakahu fi mu'dhamil awqat, dan tidak berinai pada kebanyakan waktu-waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara kullum bima ra'a. Sayyidina Anas bin Malik hanya menceritakan dengan setiap apa yang beliau tengok. Apa yang beliau tengok pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita. Wa huwa sadiqun. Dia bercakap benar. Maknanya mungkin Sayyidina Anas bin Malik tak pernah tengok Nabi berinai. Ataupun disebut itu tak pernah Nabi berinai. Maknanya jarang-jarang saja Nabi berinai. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taghyiri asy-sya'ri mukhalafatan lil a'ajim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mewarnakan rambut. Mewarnakan rambut, bukan mewarna rambut ni mewarna rambut jadi hitam, mewarna rambut dengan inai. Mukhalafatan lil a'ajim. Untuk berkhilaf, untuk berselisih, untuk berbeza dengan a'ajim, dengan orang-orang ajam. Kerana orang ajam tidak menginaikan rambut. Tidak menginaikan rambut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatanawwaru fi kulli syahr. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanawwar. Yatanawwar ini yasta'milun nurah, menggunakan nurah. Apa nurah? Nurah ini ialah krim yang disapu untuk memudahkan cabuk bulu. Zaman sekarang ni kita ada apa orang panggil? Wax. Wax. Ataupun Nabi ni, ni bukan wax ni, nurah ni. Nurah ni krim. Macam minyak, macam ataupun satu sapuan. Bila sapu, hilang jadi bulu tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam guna ni nurah. Guna nurah. Guna lotion, guna krim yang memudahkan untuk cabuk bulu. Kata Imam Suyuti, hukum bertanawur, hukum gunakan nurah ini, hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Tak ada masalah, boleh. Contohnya nak cabuk bulu ketiak. Nak cabuk bulu ketiak. Sebab bulu ketiak bagi orang lelaki sunat cabuk, bukan sunat guting. Sakit sangat cabuk ni, pedih. Maka guna nurah. Saya tak reti nak sebut jenama tu. Saya sebutkan orang kata saya ni silap cakap, buat pandai-pandai. Saya sebut nurah senang. Ataupun nak buat hilang bulu hari-hari. Nabi SAW pakai ni di mana kita akan sebut. Tapi nak kata sebut boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Wa yuqallimu azfarahu fi kulli 15 yawman. Dan mengerat kuku Nabi SAW pada setiap 15 hari. Pada setiap 15 hari. Kata Imam Al-Ghazali, Nabi SAW ada juga datangnya hadis Nabi kerat kuku setiap kali hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat. Jadi berbeza riwayat lah. Nabi kerat kuku bila? Nabi kerat kuku sama ada Khamis selepas daripada Asar ataupun pada hari Jumaat. Sunat. Buang bulu-bulu, buang benda-benda yang tidak patut pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari raya mingguan orang Islam. Jangan kita sia-siakan dengan perkara yang tidak molek. Wa yuqallimu azfarahu fi kulli 15 yawman, selesai. Jadi tengok kesesuaian lah. Kalau jenis kuku kita ni cepat panjang, maka keratlah seminggu sekali. Kalau jenis orang tu pula lambat panjang, 15 hari sekali. Kerat hak lebih, bukan kerat hak putih tu, kerat hak kotor tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila Nabi SAW
ittala bin nurah, menyapu dengan nurah, yakni Nabi nak buang bulu dengan krim nurah ini. Waliya anatahu wa farjahu biyadihi. Nabi SAW, Nabi SAW waliya, mendekatkan anatah, bulu ari-ari, wa farjahu, dan kemaluan Nabi dengan tangan Nabi SAW. Jadi Nabi, kemaluan Nabi kita sebut dah, tidak pernah hatta isteri Nabi pun melihat pada kemaluan Nabi SAW kerana malunya Nabi. Jadi Nabi guna tangan mana? Nabi guna tangan kiri untuk memegang kemaluan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tala bada'a bi'auratihi fatalaha bin nurah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ittala, yakni menggunakan nurah, menyapu, nak buang bulu ni, bada'a bi'auratihi, Nabi mulakan dengan aurahnya. Dengan apa? Aurah ini apa? Barang yang di antara pusat dan lutut. Sapu dulu. Fatalaha bin nurah. Nabi sapu itu, sapu dengan bin nurah. Sapu apa? Sapu nurah untuk cabut bulu. Wasaira jasadihi ahluhu. Dan kalau baki tubuh-tubuh yang lain, Nabi suruh isteri baginda ridwanullahi ta'ala alaihinna ajma'in. Nabi SAW tak suruh isteri-isteri Nabi sapu pada bahagian kemaluan. Kerana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji bahawasanya tidak pernah melihat aurat Nabi ini oleh isteri-isteri Nabi. Walaupun asalnya hukum isteri Nabi ini, isteri-isteri boleh melihat kepada kemaluan suami, tapi Nabi ni sangatlah malu, hatta dengan isteri pun malu. Begitu. Kena ambil ihtimal lah laki perempuan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adbarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ati qabla an yaruha ila shalah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerat kukunya, wa yaqussu syaribah, dan menipiskan misainya, kumisnya. Misai ni hari Jumaat. Qabla an yaruha ila shalah, sebelum daripada pergi kepada solat. Sebelum daripada pergi solat, biar pakai comel-comel nak pergi sembahyang Jumaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni asy-sya'ri wal adfari. Nabi suruh tanam rambut, bulu-bulu, wal alfari, dan kuku-kuku sisa tu. Kerana tubuh badan anak Adam ini perkara yang muhtaram. Maka muhtaram itu pula daripada tanah. Maka Nabi SAW suruh kita letak balik tempat barang kita nak buang ini di tempat yang asal, yakni di dalam tanah juga. Dan janganlah kita ni pergi bakar, makruh pergi bakar rambut-rambut, makruh pergi bakar kuku-kuku, makruh. Itu makruh. Sayyidina Muawiyah menyimpan kuku Nabi SAW dan mewasiatkan supaya diletak pada matanya, di kelopak matanya, ketika mana ditanam, ketika mana disimpan mayatnya selepas kewafatan. Ini sahabat-sahabat bertabaruk, mengambil berkat dengan kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya'a minal insan. Nabi SAW suruh tanam 7 perkara daripada manusia. Yang pertamanya asy'aru, rambut, bulu-bulu, wadhufru, kuku, wadamu, darah. Adalah Nabi SAW dalam riwayat, satu riwayat Nabi SAW berbekam, lalu Nabi berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Zubair, ambil darah hijamah ni, darah sisa bekam ni, pergi tanam, pergi tempat yang orang tak ada,
pergi buang di tempat yang tidak ada manusia. Lalu apabila lari Sayyidina Abdullah bin Zubair, beliau minum. Lalu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, "Mu buat apa dengan darah aku?" Mu buang sungguh. Faqala, kata Abdullah ibn Zubair, aku letak pada tempat yang paling tersembunyi. Nabi tanya, "Mu minum ke? Mu minum ke darah tu?" Lalu jawabnya Sayyidina Abdullah ibn Zubair, "Ya, aku minum." Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul linnasi minka wa wailul laka minan nasi." Maksud apa ni? Maksudnya, celakalah manusia bagi kamu dan ujianlah bagi kamu daripada manusia. Apa? Kalau orang buat jahat pada diri kamu, orang tu akan mendapat musibah yang besar, dan engkau pula, Abdullah ibn Zubair, akan diuji dengan ujian yang kuat daripada manusia-manusia di sekelilingmu, kerana bercampurnya darahnya Sayyidina Abdullah ibn Zubair dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hidah. Hidah ini kain lapik haid. Sekarang ni orang ada tuala wanita tu. Jangan gitu huk mengata. Jangan dibuang di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Baluk dulu dengan surat khabar, tanang orang dulu. Orang-orang lama, orang-orang tua, dia beradab. Tak pernah tunjuk darah haid kepada orang. Bahkan darah haid itu adalah aurat sebenarnya. Jangan kita tunjuk pada orang. Pada bukan ajnabi. Darah tu dikira sebagai aurat. Aurat yang kena tutup. Jadi buang di tempat yang sepatutnya, tanang molek. Lagi pula kalaulah mendedahkan darah haid ini, menyebabkan jin suka kepada diri orang yang pengotor. Orang yang mana suka, orang yang ni lah. Orang yang mana tak jaga molek, tak jaga baik-baik dengan kain pelapik haid ni, dia mudah terkena gangguan jin dan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Wasinnu, gigi, tanam juga. Wal alaqah, bayi gugur. Wal masyimah, uri. Uri orang puang beranak. Orang-orang, saya tak tahulah orang kat Malaysia lain lagu mana. Tapi kalau kampung saya tu, duduk Sipang, kuluk. Bekas sunat tu. Kan sunat kan dia kerak kulit depan tu, orang lelaki lah, bukan sunat orang puang. Dia Sipang dia tu. Ni kuluk ayah. Ni kuluk poklong. Ni kuluk mung long. Dia pakat letak di dinding buat frame. Tak ada kerja. Tanang. Sunat tanang. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hallaq yahliqu. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dalam keadaan seorang halaq, orang yang mencukurnya. Siapa orang mencukur ni? Namanya Ma'mar bin Abdullah. Ma'mar bin Abdullah. Ini ketika mana Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada'. Yahliqu, sedang mencukurkan rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa atafa bihi ashabuhu, dan duduk di keliling Nabi itu sahabat-sahabat Nabi. Fama yuriduna an taq'a sya'ratun illa fi yadi rajulin, dan mereka yakni sahabat-sahabat tidak mahu, tidak berkehendak dengan jatuhnya sehelai rambut Nabi ke atas muka bumi, kecuali nak pegang belaka. Pakat-pakat nak kutip belaka rambut Nabi. Tak ada sehelai pun rambut Nabi jatuh di atas tanah ketika itu. Kerana apa? Kerana nak tabarruk, nak ambil barakah. Nak ambil barakah daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa orang pertama yang ambil rambut Nabi ni? Sayyidina Abu Talhah. Kalaulah jika sekiranya perbuatan sahabat ni takut-takut menjadi syirik, orang-orang yang terkemudian macam kita ni, nescaya Nabi akan larang awal-awal. Kerana melewatkan perkara yang sepatutnya diawalkan adalah perkara yang haram di sisi tubuh badan Nabi. Kalau Nabi tahu dah perkara ni akan rosak, akan menyebabkan kita hari ni jadi syirik melampau lah, orang kata, Nabi akan larang awal-awal dah.
Tapi Nabi tidak. Nabi tahu umat dia ni akan jadi syirik dengan Nabi. Boleh nak tabaruk dengan anggota badan Nabi. Tak ada masalah. Hari ni orang-orang ni nak tabaruk tak boleh. Tak boleh tabaruk, syirik. Jadi kafir dan sebagainya. Jangan kita puja Nabi lebih daripada puja Allah Ta'ala. Nabi larang dah. Jangan kamu puji sangat Nabi Muhammad. Jangan kamu angkat sangat Nabi Muhammad seperti mana orang Kristian angkat Nabi Isa. Orang Kristian tu dia angkat Nabi Isa, dia puja Nabi Isa tu siapa angkat Tuhan? Setara anak Tuhan. Ada ke orang Islam sekarang ni dia puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Nabi Muhammad tu dia angkat sebagai anak Tuhan? Ada ke dia angkat sebagai setara dengan Allah Ta'ala, sebagai Tuhan juga, sebagai sekutu pada Allah Ta'ala? Tak ada. Tak berlaku. Kalau berlaku pun hanya sebahagian kecil saja. Umat Islam sekarang ni tidak berijma', tidak mengikut majoriti umat Islam. Tak jadi pun siapa ke tahap mengangkat Nabi ni sama setara dengan Tuhan. Nabi SAW jamin dah. Umat aku ni tak akan berkumpul dalam kesesatan. Tak akan jadi sesat. Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat. Jadi Nabi SAW dalam hidupnya hanya 4 kali mencukurkan kepala. Cukur kepala 4 kali saja. Dalam sejarah. Sipang rambut sunat, tak ada masalah. Hukumnya sunat, digalakkan. Sunatnya pula sunat cukur kepala pula pada satu perkara saja. Yakni pada ketika mana ihram, ketika mana tahallul haji, tahallul umrah, sunat cukur. Orang lelaki orang apa tak sunatlah cukur. Orang lain tak sunat cukur. Sunat sipang rambut. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan bahawasanya Nabi orang ulama Mekah anjur supaya cukur botak kepada anak-anak kecil sebanyak 40 kali supaya jadi cerdik. Ustaz, tolong tunjukkan cara kerat kuku yang betul ikut sunnah Nabi SAW. Sekejap. Kalau nak tunjuk cara kerat kuku, kita tunggu sekejap deh. Hamba nak ambil kitab. Tak ingat. Kita tak ingat. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap deh. Cari dalam kitab. Tak boleh nak reka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jumpa dah. Dalam kitab Al-Manhaj Al-Qawim karang oleh Imam Ibn Hajar. Maka sunatnya yang paling afdal. Yang paling afdal dimulakan, saya baca dulu. Dimulakan dengan sababah. Sababah mana sababah? Sababah jari telunjuk. Ataupun subhah. Jari telunjuk kanan. Ni kanan saya. Sunat. Kemudian jari tengah. Thummal wusta. Baik. Fal binsir. Gini. Binsir. 1, 2, 3. Tangan kanan. Fal khinsir. Kemudian jari clicking. Jari telunjuk. Jari tengah, jari manis, jari clicking. 4 dah. Fal ibham. Kemudian
ibham. Ini ibham. Dah. Ibham. Ibu jari. Lepas tu pula, lepas daripada tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seterusnya pula belah kiri. Belah kiri pula. Fakhin siril yusra fal binsir. Mula daripada ni. Clicking. Kait tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Boleh? Maknanya, kalau tangan kanan, mula dengan jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kiri pula bermula daripada khinsir. 1, binsir, wusta, sababah, ibham. Boleh. Itu apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Boleh. Habis situ. Selesai. Terima kasih kepada petanya. Ustaz Hakim kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang yang bertanya. InsyaAllah Ta'ala. Qala. Baik. Jadi, sipang rambut sunat. Al-Faslu Rabi', pasal yang keempat, fi sifati araqihi sallallahu alaihi wasallam. Pada sifat peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam, warnanya, baunya macam mana, banyak ke sikit. Wa raihatihi tabi'iyah, dan bau badan Nabi SAW yang asli. Yang mana tubuh badan Nabi yang tidak menyentuh minyak wangi, minyak atar. Rawa Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahasanya Sayyidina Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathirul araq, Nabi ni banyak berpeluh. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal-lu'lu', peluh Nabi di muka seperti permata. Wa atyaba minal miskil azfar, dan lebih wangi daripada misik yang azfar. Yang azfar, yang wangi. Misik al-azfar ni, al-azfar ini yakni misik tu kasturi. Al-azfar ni yang sangat kuat bau. Sangat kuat bau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu thaqula lidzalika wa tahaddara jabinuhu araqan ka'annahu juman wa in kana fil bardi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thaqula dzalik, Nabi jadi rasa berat. Wa tahaddara jabinuhu araqa, turun peluh daripada dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalir peluh Nabi, ka'annahu juman, seperti permata. Wa in kana fil bardi, walaupun dalam keadaan sejuk. Walaupun wahyu turun dalam keadaan sejuk, walaupun dalam musim sejuk, tetaplah peluh Nabi keluar kalau wahyu turun ketika itu. Kerana apa? Kerana salah satu sebabnya ialah yang pertamanya lemah. Lemah basyariyah, lemahnya manusia nak menanggung perkara yang berat, wahyu yang berat daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nak tanggung benda berat. Jadi manusia ni payah nak tanggung. Tapi Nabi ni boleh kekuatan tanggung. Tu pun sakit lagi. Keluar peluh, panas. Lagi pula kerana takut. Takut ada taksir, ada cuar dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Takut cuar daripada Allah Ta'ala yang suruh. Allah Ta'ala tu wahyu suruh gini. Maka Nabi pun takut. Takut sangat sampai berpeluh. Boleh.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Umma Sulaimin fayaqilu 'indaha. Ada sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ialah ibu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik beliau nak berkahwin baru. Lalu beliau memberikan Sayyidina Anas bin Malik untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai daripada hijrah. Nak menikah baru. Nikah dengan Abi Talhah. Fayaqilu 'indaha. Nabi pun tidur qailulah dalam rumah Sayyidina Ummu Sulaim. Sayyidina Ummu Sulaim. Dia tidur rumah Sayyidina Ummu Sulaim. Ini Nabi boleh tidur di rumah ajnabi kerana Nabi jauh. Nabi mustahil berbuat sesuatu yang buruk. Kita tak boleh. Nabi tidur apa tu? Yaqil tu. Tidur qailulah. Apakah qailulah? Qailulah ialah tidur sebentar di tengah hari. Rehat sebentar. Bukan tidur, rehat. Walaupun tidak tidur. Jadi, pada hari Jumaat, sunat qailulah selepas daripada zuhur. Kerana sunat pergi awal ke masjid. Adapun qailulah pada bukan hari Jumaat, maka ia sunat selepas daripada zuhur. Kalau di pondok-pondok di petani tu, dia sembahyang zuhur tu lewat. Sebab apa? Sebab suruh qailulah dulu. Masuk waktu zuhur, pakat. Tu guru petani ajar, maknanya sembahyang zuhur lewat. Tapi setengah ulama kata tak, sembahyang dulu baru qailulah. Sebab apa qailulah ni? Buat qailulah. Tujuan qailulah ini ialah untuk kita ni gagah untuk bangun qiyamul lail di tengah malam. Kita ni qailulah juga tapi tak jadi qiyamul lail sebab ada qiyam bola. Itu pada jiwa kita lah. Jiwa orang-orang yang lemah. Baik. Dalam kitab Hasyiatut Tarmasi ada Imam Tarmasi menaqal. Minyak wangi apa yang paling baik sekali, yang paling afdal? Katanya ialah al-misik kasturi. Misik kasturi. Misik. Yang kedua ud. Ud ini ialah gaharu. Ud gaharu. Lepas tu hak lain-lain lah. Ada ambar. Ambar ini minyak wangi daripada air mani ikan paus. Belah-belah ribu sebotol. Yang disembur di Kaabah itu ambar lah tu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit. Berapa kita baca qailullah dengan tarqiq huruf lam itu bukannya qailulah dengan tafkhim. Sebenarnya sebutan qailulah bukan qailullah. Salah tu qailullah. Dia adalah qailulah. Qailulah. Silap. Itu antara kesilapan yang saya tengok. Banyak orang tulis, orang eja qailullah. Bukan qailullah tetapi qailulah. Qailulah. Yang sebenarnya dengan menipiskan qailulah. Lagi pula ejaannya qaf, ya, lam, waw, lam, ta marbutah. Tidak ada tasydid. Qailulah. Begitu. Itu cara sebutan yang betul. Sama juga kayak gini bulan puasa. Orang aja tarawih. Bukan tarawih. Tarawih. Itu antara saya tengok kesilapan lah. Itu cara sebut qailulah. Yang tepatnya qailulah. Bukan qailullah. Wallahu a'lam. Boleh tengok dalam kamus deh. Orang-orang belajar bahasa Arab ni kena tengok dalam kamus. Fatabsutu lahu nit'an fayaqilu alaih. Sayyidina Ummu Sulaim pun hampakan satu nit'an. Nit'an ini hamparan, kulit hamparan. Kulit yang mana dibuat hamparan, Nabi pun qailulah atasnya. Nabi SAW di rumah Nabi, juga hamparan di kaki Nabi, juga ada sekeping kulit. Kita kalau ada orang jual kulit-kulit lembu ke apa ke, hak sudah disamak, belilah. Ambil sunnah, tidur atas kulit lembu.
Boleh pahala tak ikut sunnah? Boleh. Sekadar nak berfashion, orang kata nak suruh nampak kaya, tak boleh apa-apa. Ikut Nabi lah. Fayaqilu alaihi, Nabi pun qailulah di atasnya. Wa kana kathirul araq, adalah Nabi ni banyak peluh. Banyak peluh. Fakana tajma'u araqahu, maka adalah Ummu Sulaim ambil mengumpulkan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataj'aluhu fi tib. Nabi Sayyidina Ummu Sulaim pun ambil kupur tu, diletakkan di dalam wangian. Jadi Sayyidina Ummu Sulaim ni ambil dengan apa tu atas Nabi tu? Ini orang kata, adakah Sayyidatina Ummu Sulaim ini sentuh Nabi? Jawabnya, ada satu riwayat kata bukan. Bukan, Nabi itu diambil daripada kulit Nabi secara direct. Tetapi diambil peluh Nabi itu yang lekat pada tikar tu, pada tikar kulit. Dikumpul balik. Dia letak dalam qarurah. Qarurah ini bekas minyak wangi, dia panggil qarurah. Ada riwayat yang lain pula katanya Sayyidatina Ummu Sulaim ni ambil dengan kayu. Ambil kayu, letak atas kulit Nabi, iri kupur setepak. Kupur sampai setepak banyak peluh, lalu diletakkan di dalam botol minyak wangi tu. Begitu, diletak gitu. Bukan Nabi Ummu Sulaim pegang kulit Nabi tak. Lalu fataj'aluhu fi tib. Sayyidatina Ummu Sulaim letakkan di dalam tib, di dalam wangian. Baik, ada soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Qailulah afdal berapa minit sebelum Zuhur? Ini saya kena check balik. Saya kena check balik. Sebab saya pun sendiri tak berapa pastilah. Tak berapa pasti, saya tak akan jawab. Mungkin dalam majlis yang ke-10 saya akan jawab. Saya tak pasti. Kalau sebut saya rasa ni boleh belaka, tapi dalam kitab kita nak tengok dulu dalam kitab bagaimana. Kita tanya dulu pada masyayikh, baru kita akan jawab insya-Allah taala pada majlis akan datang. Aku ingat baliklah. Tanya hari Rabu ni insya-Allah. Baik. Jadi Sayyidatina Ummu Sulaim ambil tu, letak di dalam tip wangi. Maknanya ambil wangi yang ambil peluh Nabi, letak pada minyak wangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Sulaim, ma hadza? Kata Nabi bangun, Nabi tanya, "Mu buat apa ni Ummu Sulaim?" "Wahai Ummu Sulaim, apakah yang kamu buat ni?" Qalat, katanya Ummu Sulaim, "Araquka naj'aluhu fi tibina." Peluh engkau ya Rasulullah yang kami letak di dalam minyak wangi kami. Kami letak dalam minyak wangi. Wa huwa min atyabit tib, dan ia adalah sebaik-baik, adalah sewangi-wangi wangian. Nak tambah wangian pada perfume, pada wangian, ambil peluh Nabi. Bukan maknanya ambil peluh Nabi buat wangian je, tetapi nak menambah lagi pula wangian pada minyak wangi itu. Wa fi riwayatin qalat, pada satu riwayat yang lain, Sayyidatina Ummu Sulaim sebut, ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Qala asabti. Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Kami mengharapkan berkat, kami nak tabarruk, kami nak ambil berkat bagi untuk diberikan kepada sibyanina, kepada budak-budak kami. Qala asabti. Kata sabda Nabi SAW, asabtimu betul, tindakan kamu betul. Wa kana kafuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir. Adalah tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada sutera. Wa kanat raihatuhu ka raihati kaffil attar. Tapak tangan Nabi itu wangi, baunya seperti bau tapak tangan orang jual minyak wangi. Attar itu orang jual minyak wangi. Massaha sallallahu alaihi wasallam bitibin am lam yamassaha. Sama ada Nabi menyentuh minyak wangi ataupun Nabi tak sentuh, tetap bau. Tetap bau, dengan bau, tetaplah tapak tangan Nabi itu seperti tapak tangan orang jual minyak wangi. Wa kana yusafihu ar-rajula fayadhallu yawmahu yajidu rihaha.
Dan kalaulah jika sekiranya Nabi bersalam dengan seorang lelaki, fayadhallu yaumahu yajidu rihaha, maka sehari yang itu lekat bau tangan Nabi pada tangan orang yang Nabi bersalam itu. Wa yad'u yadahu ala ra'sis sabiyyi, dan Nabi meletak tangannya di atas kepala budak-budak. Fayu'rafu min bainis sibyani birihiha ala ra'sih, maka diketahui di antara budak-budak gambar ni dengan bau tapak tangan Nabi itu ala ra'sih, atas kepala. Maknanya kalau Nabi pegang kepala seorang budak, maka seorang budak tu duduk dalam ramai-ramai budak-budak, bau kepala budak-budak tahu dah, oh, kepala budak ini telah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Nafi' pernah dicium, bermimpi dicium oleh Nabi dalam mimpi. Dicium, Nabi cium pada pipi, pada bibir Sayyidina Imam Al-Nafi', maka lekatlah bau wangian itu sehinggalah beliau wafat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cerita-cerita ni nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa, tak berkait dengan akidah. Tapi nak kata menipu tak boleh. Perkara yang kita tak percaya, tak mesti kita kata itu menipu, itu dusta. Wa qala Anasun ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah aku menyentuh dibaj. Dibaj ini kain yang lebih mahal daripada harir. Harir itu sutera. Dibaj ni jadi satu jenis sutera juga. Aku tidak pernah menyentuh dibaj, tidak juga menyentuh sutera yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, daripada Jabir bin Samurah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khaddah, menyapu pipinya. Menyapu pipi Sayyidina Jabir bin Samurah. Kerana kasih sayang. Qala fa wajadtu liyadihi bardan wa riha. Kata Jabir bin Samurah, aku mendapati tangan Nabi itu sejuk, wariha, dan ada bau wangi. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar, seolah-olah tangan Nabi itu baru keluar daripada ju'nah, daripada bekas minyak wangi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'rafu minhu rihut tibi idza aqbala. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui daripadanya bau wangi-wangian jika sekiranya Nabi berjalan. Kalaulah maknanya Nabi datang kepada tempat tu, orang tahu tempat ni pernah didatangi oleh Nabi sebab ada bau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yasluku tariqan fayatba'uhu ahadun illa arafa annahu qad salakahu min tibi arfi. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjalan pada satu jalan, fayatba'uhu ahad, maka diikuti seseorang, illa arafa annahu qad salakahu min tibi arfi, kecuali mengetahui bahawasanya orang tadi tu mengikuti jejak langkah, mengikuti jejak Nabi kerana bau wangi Nabi SAW lekat pada diri dia. Kalau ada satu jalan, Nabi berjalan, ada seorang lelaki ikut Nabi di belakang. Lalu berpisah Nabi dengan orang tu pergi kepada orang lain akan tahu, oh, mu baru berjalan dengan Nabi ke? Mu baru berjalan belakang Nabi ke? Kerana wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambung lagi. Wa zakara Ishaq ibn Rahuyah. Asalnya baris dalam tu rahawai. Tetapi di sisi ulama hadis mereka membaca dengan rahuyah kerana wai itu ada maksud yang tidak baik. Seperti sibawai, mereka membaca dengan sibuyah. Terus lagi. Anna tilka kanat raihatahu bila tibin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut oleh Ishaq ibn Rahuyah bahawasanya itu semua tu bau Nabi tu tanpa ada minyak wangi. Tanpa Nabi ni berwangi-wangian. Wa an ummi Asim imraati Utbah ibni Farqad as-Sulami qalat
kunna 'inda Utbata arba'a niswatin fama minna imra'atun illa wa hiya tajtahidu fi at-tib litakuna atyaba min sahibatiha wa ma yamassu Utbatu at-tiba illa an yamassa duhnan yamsahu bihi lihyatah. Panjang ni tadi ni. Daripada Ummu Asim, isteri Utbah ibni Farqad As-Sulami, kata Ummu Asim, kami bersama dengan Utbah ada 4 orang wanita. Baik. Fama minna imra'atun illa wa hiya tajtahidu fi at-tib. Maka daripada perempuan ini, maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Utbah, imra'ah illa wa hiya tajtahidu fi at-tib. Mereka ni bersungguh-sungguh untuk menghasilkan, untuk mengadakan padu badan mereka ini bau yang wangi. Litakuna atyaba min sahibatiha. Jadi Sayyidina Utbah ibni Farqad ini bernikah 4. Bernikah ramah. Maka kami ni madu-madu gangster ni, saya tambah je lah gangster tu. Madu-madu Ummu Asim ini pakat nak wangi belaka. Tu wa hiya tajtahidu fit tib. Litakuna atyaba min sahibatiha, supaya jadi lebih wangi daripada madu-madu yang lain. Wa ma yamassu Utbatu at-tiba illa an yamassa duhnan yamsahu bihi lihyatah. Dan tidaklah Sayyidina Utbah menyentuh menyentuh minyak wangi kecuali illa an yamassa duhnan, kecuali kalau Sayyidina Utbah sentuh daripada duhun itu minyak wangi, yamsahu bihi lihyatah, beliau akan letakkan di janggut. Sunat letak minyak wangi di janggut. Minyak atar. Jangan lok busuk orang lelaki. Ni kau bau busuk hong. Kena shampoo. Wala huwa atyabu rihan minna. Dan ianya lebih wangi daripada kami semua ni. Wa kana idza kharaja ila nasi, apabila beliau keluar kepada manusia, kepada orang ramai, qalu ma shamimna rihan atyaba min rihi Utbah. Mereka berkata, manusia berkata, kami tak pernah bau. Kami tak pernah menghidu satu bau yang lebih wangi daripada bau Utbah. Faqultu lahu yauma, maka suatu hari Ummu Asim berkata kepadanya satu hari, inna lanajtahidu fit tib. Kami semua ni pakat nak jadi wangi belaka. Pakat duduk cari minyak atar, minyak ni perfume ni pakat belaka dah. Habis drugstore dah masuk. Wala anta atyabu rihan minna, tapi mu tetap lebih wangi daripada kami. Famimma dhalik. Macam mana boleh jadi begitu? Kenapa kau boleh jadi begitu? Sebab apa? Faqala, kata Sayyidina Utbah, akhadhani syara. Aku pernah terkena dengan syara. Syara ini lebih kurang penyakit alergi lah. Penyakit alergi. Gatal. Penyakit gatal. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu, ketika zaman Nabi lah aku gatal ni. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa syakautu zalika ilaih, maka aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit aku. Fa amarani an atajarrad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh aku ni buka baju. Fa tajarradtu an thawbi, maka aku bukalah baju aku. Wa qa'adtu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alqaitu thawbi ala farji, dan aku buka ni maknanya sapa kepada atas kemaluan. Fa nafatha fi yadihi, maka Nabi SAW meludah tanpa air liur pada tangan Nabi tu. Jadi kalau nafasa, ludah tanpa air liur. Kalau tafala, ludah dengan air liur. Jadi orang berubat bukan ludah dengan liur. Ludah dengan angin. Tiup-tiup. Summa masaha dhahri wa batni biyadihi. Kemudian Nabi sapu belakang, sapu perut. Fa'abaqa bi, lalu lekatlah bau. Lekatlah. Fa'abaqa, lekat. Hadha tib, bau wangian-wangian itu, min yaumi idin, start daripada hari itu. Rawahu At-Tabarani fi Mu'jamih As-Saghir. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya As-Saghir. Tengok. Nabi tiup sekali je. Nak sekadar nak ubat penyakit gatal dia tu.
Tapi Allah Ta'ala beri lekat tu, siapa ke? Isteri-isteri pun cemburu. Orang-orang pun bau Allah wangi sangat ni, bau Utbah. Mari mana minyak wangi ni? Tak pernah lagi cari minyak wangi bau macam ni, Sayyidina Utbah. Warawa Abu Ya'la wa Tabarani, dan meriwayat oleh Abu Ya'la dan Tabarani, qissatan alladhi ista'ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajhiz ibnatih. Falam yakun indahu syai'. Fastad'ahu biqaruratin. Fasalat lahu fiha min 'araqih. Wa qala murha faltatayyab bih. Fakanat idza tatayyabat bihi shamma ahlul madinati dhalika at-tiba fasummu baital mutayyibin. Daripada Abu Ya'la dan Tabarani meriwayatkan kisah yang mana ada sebahagian daripadanya meminta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajhiz ibnatih, dalam persediaan untuk berkahwin, untuk mengahwinkan anak perempuan. Falam yakun indahu syai', tetapi dia tidak ada apa-apa pun, dia ada harta. Fastad'ahu biqarurah, maka Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, dia meminta, dia bawa dengan qarurah. Fasalat lahu fiha, lalu fasalata lahu fiha, silap. Fasalata lahu fiha, lalu Nabi menyapu tubuh Nabi tu dengan jari atas tu, atas Allahumma salli alaihi Muhammad, atas peluh Nabi tu. Nabi minta qarurah daripada lelaki tadi. Lalu Nabi ambil tangan, gerak, ambil peluh. Wa qala murha, gerakkanlah, fal tatayyab bih, ambil, letak. Lepas ni guna buat minyak wangi. Fakanat idza tatayyabat, maka apabila perempuan tadi menyapu, memakai minyak wangi tu, syamma ahlul madinati dzalika tib, orang-orang Madinah ni bau belaka, bau. Fasummu baital mutayyibin, maka mereka menamakan rumah itu sebagai rumah mutayyibin, rumah yang diwangikan. Hasil daripada peluh Nabi SAW tanpa minyak wangi apa-apa. Tu kehebatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Baik. Al-faslul khamisu fi sifati tibihi sallallahu alaihi wasallam wa tatayyubih. Pada bau wangi Nabi, wa tatayyubih. Bukan tib, wangi, minyak wangi. Wa tatayyub, Nabi guna minyak wangi. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Sukkah itu minyak wangi yang dicampur. Sayyidina Anas bin Malik sebut bahawasanya Rasulullah SAW ada sukkah, minyak wangi yang dicampur. Minyak wangi yang dicampur. Yatatayyabu minha, yang Nabi gunakan untuk berwangi-wangi dengannya. Sunat memakai minyak wangi bagi orang lelaki pada hari Jumaat, pada 2 hari raya, ketika mana hadir sembahyang Jumaat jamaah, ketika perayaan, ketika membaca Al-Quran, ketika mana nak mengajar, majlis ilmu, belajar pun, ketika mana majlis zikir, dan ketika mana seorang suami dan isteri nak berjimuk. Itu sunat. Perempuan pun sunatlah pakai minyak wangi untuk suami. Jadi Nabi ada satu bekas yang mana minyak wangi itu dicampur. Wa makna sukkah, makna sukkah itu ialah tibun majmu'un min akhlaq. Minyak wangi yang dicampur min akhlaq, daripada campuran-campuran. Wa yahtamilu an yakuna wi'a, tapi boleh juga diihtimal, diletakkan anggapan Nabi ada wi'a, satu bekas untuk disimpan di dalamnya minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula hari Jumaat sunat buat apa? Sunat buang kotoran dalam hidung, korek-korek hidung, buang ni tahit-tahit telinga, dan sebagainya, buang daki. Hari Jumaat laki perempuan sama saja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudul miska fayamsahu bihi ra'sahu wa lihyatah.
Nabi SAW mengambil misk kasturi, fayamsahu bihi ra'sahu wa lihyatah. Nabi akan sapu di kepala dan sapu di janggut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Syekh Yusri, antaranya caranya kita nak mengambil minyak wangi daripada orang, biasanya orang Melayu ni dia akan guna gini lah. Orang tunjuk minyak wangi, dia pun tunjuk ni. Kata Syekh Yusri, sebenarnya cara yang sebenar mengambilnya ialah dengan meletakkan dua tapak tangan. Letak. Dia pun sapu atas tapak tangan kita. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Dan sapu mana? Sapu atas kepala, sapu atas ni, dan sapulah pada badan yang lain. Kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, bukanlah daripada sikap takabur ni yang takhir. Bukanlah daripada sikap takabur kita memakai comel dengan pakaian ni. Bahkan pakai comel ni boleh jadi sunat. Seperti nak berjumpa dengan orang, nak selawat, nak solat berjemaah. Lagi pula perempuan pakai comel-comel untuk suaminya. Dan suaminya pula pakai comel-comel untuk isteri. Jadi orang alim ni dia kena pakai comel untuk supaya orang tengok, orang-orang masyarakat tengok tinggi ilmu ini dengan megahnya pakaian. Kadang-kadang jadi wajib bagi pihak pemimpin kerajaan. Kena jaga penampilan tu biar nampak comel. Dah kata tu, innallaha la yanzuru ila suwarikum tu, tak pandang pada zahir kamu tu, tak pandang pada zahir. Kalau hak dalam, hak hati tu rosak, tak ikhlas. Tak ikhlas. Maka itu juga termasuk dalam maknanya kena ikhlas hati sekali dengan luaran. Bukan buat luaran saja tinggal hati, ataupun buat dalam saja tapi tinggal. Ada soalan. Wallahu a'lam. Habis tak kita ini. Ustaz, kalau di kening sunat sapu minyak wangi atau minyak rambut tak? Apa yang warid, apa yang dalam ilmu saya, yang saya tahu, minyak rambut Nabi SAW juga letak pada bulu kening. Nabi sapu rambut, bulu kening, sapu kepada janggut. Begitu. Adapun sapu minyak wangi, saya tidak jumpa lagi. Mungkin ada, mungkin tak ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum. Ustaz, maaf bertanya, adakah tali pusat yang dipotong yang tinggal pada bayi yang baru lahir perlu ditanam juga setelah ianya gugur jatuh? Sebab tengok kebanyakan orang simpang. Ya. Apa yang jadi sisa kepada manusia, daripada manusia, sunat ditanam. Sunat ditanam. Kaki orang kecil manis, tanam. Tanam. Jangan duduk letak dalam pering dalam rumah. Saya tak tahu tujuan apa orang simpang ni tali pusat ni. Tali pusat tu yang terputus tu dipanggil dalam bahasa Arab sur. Sur. Surrah tu pula hak pusat ni. Sur tu tercabut pada hari adalah hari ke-7 ke hari 14 ikut anda lah. Tapi sunat buat apa? Sunat ditanam. Haram ke simpang? Tak haram. Tapi tak ada kerja. Ada lagi soalan lain? Sunat tanam mana? Sunat tanam di mana-mana lah. Boleh belaka. Saya pun tak pasti sebab ada tulis juga larangan. Ada di makam Sultan Ibrahim di Kuala Terengganu tu ditulis dilarang tanam temuni. Temuni tu okey lah. Tanam temuni di kawasan kubur. Anda tahu mungkin ada adat orang Melayu kita, mereka ada kepercayaan apa-apa ke nak tanam uri di kubur ke dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab lah. Tapi maknanya tak ada disebut tempat mana-mana. Ada dalam tempatnya bawah dalam tanah je. Dalam tanah. Jangan kita huk dalam tu siapa mengata.
Wallahu a'lam. Ada lagi? InsyaAllah datang majlis yang ke-10 kita sambung bab minyak wangi ni lah. Biiznillahi ta'ala. Tahan dia. Baik. Rasa cukup sekadar itu saja pada hari ini. InsyaAllah ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته